السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يكونان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. Sambungan daripada beberapa hadis yang telah kita lalui, sebagaimana Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ia mendatangkan di sini beberapa hadis, semua jumlahnya 23 hadis untuk dijadikan syawahid, saksi, dalil-dalil yang menunjuk di atas kelebihan ilmu syar'i, yaitu hadis yang disebutnya khoslatani, ada dua perkara, la yakunani, tidak ada kedua-dua itu. Ada setengah riwayat, wa fi riwayatin la yajtami'ani, tidak berimpun oleh kedua-dua itu. Fi munafiqin, pada orang yang bersifat nifaq. Nah, orang yang bersifat nifaq, ambil daripada perkataan nafaq. Nafaq juga kalau di sini panggil apa? Lubang terawa. Tu nafaq. Seperti kalau kita duduk kat Makkah, nah, bukit ditembuskan, nah, dari satu pihak ditembuskan kepada pihak yang lain, dia panggil nafaq. Di sana ni nafaq Khalid, nafaq Pahat, nafaq. Nah, orang petani panggil bukit tebuk. Petani panggil bukit ditebuk, tapi tebuk tu syarat nak panggil nafaq, dia kena tembus ke sana. Kalau tebuk gali tapi tak tembus sana, tak panggil bukit tebuk orang petani. Tu munasabah panggil nafaq. Jadi ambil daripada perkataan nafaq tadilah,
diletak di mana-mana orang yang bersifat dengan menzahir barang menyalahi hati. Itu panggil nafaq. Jadi ibaratnya orang yang berlubang dua pihak. Seperti sifat orang nifaq tu, dengan orang mukmin pun dia boleh masuk, dia boleh berkawan, tapi dengan orang kafir pun dia boleh berkawan, kerana hakikat yang sebenar dia adalah kufur dengan Allah, tapi dia buat saja iman tu, menzahirkan saja iman di lidah, serta mensembunyikan kufur di dalam hati. Itu panggil nafaq. Kalau orang petani panggil lubang poh. Daripada kalimah Arab tadi jadi Melayu poh, lubang poh. Kalau contoh seperti lubang binatang apa? Jewok. Sini kenal tak binatang jewok? Pak ada panggil tak? Bewok. Sini panggil bewok. Kita sana guna dua. Bewok panggil, jewok pun panggil. Sebut bewok pun faham, sebut jewok pun faham. Tapi sini kalau sebut jewok tak faham. Bewok. Ada satu jenis bewok, bila dia gali lubang kan, maka dia ada tempat tubik satu pihak lagi. Orang petani panggil bewok pasir. Sini ada tak? Bewok pasir, dia gali lubang, dia duduk dalam. Bila orang hamba dia nak gali lubang dia tubik pop. Pok jalan dah dekat dengan luar Arab panggil pok. Nafaq. Nafaq. Orang petani kata lubang pok. Dia masuk yang ni, bila orang gali-gali dia pok tubik ke depan. Tu mana dia masuk ni tubik ke ni. Tu orang panggil sifat orang munafik, sifat dia tu macam nafaq. Poh dia tubik. Bila duduk dengan orang ni, Tuhan Allah Ta'ala kata wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi bila dia masuk sama orang mukmin kan, dia kata macam mana? Bila dia masuk dengan orang mukmin, dia kata amanna. Mereka itu. Apabila dia berkawan dengan orang mukmin, dia kata amanna. Tapi apabila mereka tu masuk dalam kawan mereka, kata inna ma'akum. Dia kata begitu. Innama nahnu mustahzi'un. Hanya kami itu yang senda-senda je kami kata amanna. Kami mengucap tu kami senda-senda saja, buat olok-olok bukan sungguh. Sekali. Tu orang panggil tu munafik yang hakiki, ialah kufur tertanam dalam hati, tetapi mereka menzahirkan iman di lidah, ucap dua kalimah syahadah. Tu munafik hakiki. Tiba-tiba kita orang mukmin pun ada sifat nifaq, tak ada. Tapi sifat lah, bukan nifaq sungguh. Macam mana? Nanti dia cerita sini, tengok dalam hadis ni, dua perkara tak akan ada kedua-dua itu pada orang munafik. Tak ada sama sekali dua-dua itu. Satu riwayatnya tidak berhimpun. Jadi hak faham kata tidak berhimpun tu mungkin ada salah satu. Tapi Imam Sayyuti rahimahullah ta'ala kata sebenarnya tak ada kedua-dua sekali dia orang munafik. Antaranya apa? Husnul samtin. Ini dalam huraian syarah dia kata apa? Iaitulah husnul hay'ah wal manzar fid din. Orang munafik ni tidak ada elok kelakuan dia. Tak seperti kita tengok orang mukmin yang sebenar iman tu, dia panggil nampak rupa nur. Rupa dia berseri. Tu rupa orang mukmin. Tapi kalau orang yang buat je tak ada seri, tak berseri, muka barang buat-buat je. Kalau kita nak bandingkan seperti apa dia tu, barang jualan dalam bentuk tiruan lah. Barang tiruan ni kalau orang kenal, tahu kan? Walaupun sekaligus kita orang awam ni tak kenal, kita orang awam tak mahir dalam sembarang perniagaan, ini barang asli, ini barang tiruan. Tapi kalau tengok sepitah lalu sekaligus, nampak sama.
Kadang-kadang nampak yang lebih dah ni yang lagi hak yang tiruan lagi pada hak asli. Ini kita tertipu ni. Macam permata katakanlah hak asli dengan hak tiruan kan. Kadang-kadang tengok hak tiruan, oh. Kalau kanak-kanak kalau tanya, adik suka yang mana? Suka yang ni. Walah ini yang palsu, yang tiruan. Kerana elok dia buat hiasan dia tak elok. Yang asli ni bila kita pakai lagi lama dia ke terbit. Cahaya sinaran dia hak asli kan. Tapi yang ni awal-awal tu begitulah bersinar, akhir dia jadi kurang. Lontor. Tu. Begitulah orang munafik ni, dia buat siapa orang awam tak kenal. Kata ya sungguh. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, oh sungguh dia beriman. Tapi bagi orang hak kenal tu dia tahu ini tiruan. Ini asli. Sebab tu barang tiruan dia tidak ada husnul samtin, tidak ada elok kelakuan, tidak ada elok manzar, pandangan, pemandang pun tidak. Tapi tertipulah. Sebab tu kadang-kadang para sahabat jadi keliru, beriman sungguh, kata beriman sungguh, tapi Allah Ta'ala nak zuhir. Tengok ketika keluar pada perang Uhud, 300 orang keluar bersama-sama, tapi sampai di sekerat jalan mereka keluar. Situ. Jadi setengah pada setengah tak sengko ni. Tu dia kan. Tu mana katakan barang tiruan yang elok dia buat tu. Lalu tidak ada sifat ni dia orang munafik. Yang kedua, wa fiqhum fiddin. Tidak ada, kita katanya mengerti pada agama. Tidak ada fiqh pada agama. Tidak ada ilmu beri manfaat, tidak ada dia orang munafik. Sama sekali Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, 2 perkara ni tidak ada. Baik. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala tashukkanna fil hadithi. Imam Ghazali istinbat ambil huraian mengenai hadis ini. Dia kata, dan jangan engkau syak sama sekali, jangan engkau ragu fil hadisi, pada ini hadis ni, li nifaqi ba'di fuqaha'iz zaman. Na'udzubillah min zalik. Kita orang mukmin mempunyai ilmu, dia agak ke orang alim, dia agakkan orang tu faham pada agama, faqih, tapi ada di dalam hatinya keduniaan, kepentingan keduniaan ada dalam hati, mereka sembunyikan. Buat-buat dia rupa warak, buat-buat dia rupa zahid. Sebenarnya dalam tu ada mau kepada riasah, kepada jadi ketua, mau kepada jah, kemegahan, dek melindungi di dalam rupa ilmu. Allah ni apa? Sifat dan perangai nifak. Bukan munafik hakiki kan orang mukmin, tapi sifat perangai itu seakan-akan. Kenapa? Kerana makna nifak tu ialah izhar. Izhar fi zahiri, menzahirkan pada fil jawarih ma yubtinuhu fil batin, menzahir barang yang ia mensembunyi dalam hati mereka. Apa barang yang mereka sembunyi? Kufur, menzahir iman. Adapun kita orang mukmin yang berilmu, alim, yang bijak pandai, hakim, lagi pulaknya faham agama, faqih, tapi hatinya masih suka kepada, mau kepada riasah, mau kepada al-jah. Ini panggil sifat nifaq. Tempat Imam Ghazali kata, wala tashukkanna, dan jangan kau ragukan fil hadis, dalam hadis ini, li nifaqi ba'di fuqaha'iz zaman, bagi nifaq setengah-setengah fuqaha bagi pada ini masa. Ini zaman Imam Ghazali, orang yang hidup dalam kurung 5 kan, 505 tahun wafat mati dia tu, bermakna orang yang hidup di dalam kurung 5. Pada zaman kita ni kurung berapa ni?
Kurun berapa ni? 14 ke 15 dah ni. Kerana bila 1400 cukup genap dia panggil itu dalam kurun 14. Bila 1401 mula di 1 masuk kurun yang ke-15. Sekarang dah 1444. Oh, senang ingat tu. Mudah ingat tu. 1444. Apa yang kita duduk di bertengah dah kurun yang ke-15. Kemain tu. Ni kurun 5. Fuqaha uz-zaman tak ada sifat nifaq. Apa kata kita kurun 15? Na'udzubillah min zalik. Nanti upaya menyelindungi dalam ilmu. Nah, Allah, inilah. Ni Imam Ghazali tak ada syak. Jangan kau ragukan pada hadis ini tentang kerana nifaq oleh setengah-setengah fuqaha iz-zaman. Sebab apa? Fa innahu, kerana sesungguhnya ma arada, kerana sesungguhnya ini ai ba'du fuqaha iz-zaman ma arada bihil fiqh, mereka bukan kehendak dengannya akan fiqh allazi zanantahu, yang aku sangka itu. Karena makna fiqh fi din tu ialah orang panggil yang ada padanya khasyah, ada takut gerun kepada Allah yang menyebabkan mereka buat dengan hati yang bersih. Nah, kemudian bal ma zakarnahu, bahkan sebagaimana barang yang telah kami katakan. Qala Ibnul Qayyim, ni syarah Syekh Zabidi, ada benakah berkata Ibnul Qayyim, dia kata wa hazihi syahadatun, ini suatu syahadah. Syahadah kita boleh syahadah, penyaksilah, pengakuan. Ini menunjukkan bi anna man ijtama'a fihi husnus samti wal fiqhu fid din min akhassi alamatil iman, bahawa seorang yang berimpun padanya elok kelakuan, pandangan dan juga fiqh fid din. Bila orang berimpun itu nilah min akhassi alamatil iman, setengah daripada khususiah ketentuan bagi tanda-tandanya iman yang sempurna. Walan yajma'ahum Allahu, tak akan himpun keduanya itu oleh Allah fi munafiqin, dia orang munafik tak ada sama sekali. Fa inna nifaqa, karena perkataan nifaq itu iaitu menzahirkan barang yang menyalahi barang dalam batin. Nah, itu yunafihima, nifaq itu menafikan keduanya, dan wa yunafiyanihi. Wa qala Sayyuti, telah berkata Imam Sayyuti rahimahullah, laisal muradu, bukan yang dikanaki dengan ini hadis, anna wahidatan minhuma qad tahsulu fil munafiqi, bahawa salah satu daripada ini ada berlaku dengan munafik, dunal ukhra, tidak. Bal huwa, bahkan ia ini hadis ni panggil tahridun lil mu'minin, iaitu nak menggalakkan, nak menggemarkan orang mukmin ala tisafihi bihima ma'an, atas bersifatnya orang mukmin bihima, dengan kedua-duanya. Apa keduanya? Husnus samti, elok kelakuan dan pandangan zahir, dan juga kena memahami betul-betul agama. Maknanya zahir batin, elok zahir batin. Zahir pada pandangan zahir elok, cantik, orang petani kata segak, zahir segak dengan pakaiannya, hebatnya kan, pakaian zahir segak hebat. Orang petani panggil segak jadi panggil jangok. Orang petani panggil terjangok. Faham tak sebut jangok? Tak faham lah. Segak faham lah. Segak faham tak? Segak lah. Ada panggil sikap, ada panggil juga sikap. Segak. Kita panggil jangok. Pandangan zuhir, siapa tengok pun, oi sikap, oi segak, oi hebat. Pandangan zuhir. Batinnya amanah. Ikhlas, jujur, lurus, betul hatinya. Nak himpun dua tu tak ada, dia orang munafik.
Jadi hadis ni menggalakkan kita orang mukmin supaya batin dengan zahir bersama. Apa yang kata begitu mari daripada hati itu. Jangan apa kata tapi morak hati lain. Hanya buat je. Ni takut ni. Dia panggil nifak. Tu nifak di kita orang mukmin tu ada. Kan? Tengok kalau kita contoh kita dengan kawan, tapi bila ada perselisihan, kadang-kadang kita temu dengan kawan tu, kita ada satu kebencian dengannya. Manakala dia paling belakang pada kita ataupun dia tak pandang pada kita beradab, kita tengok macam ni dia. Macam mana orang yang kita tak berkenan, tak setuju kita tengok. Tapi bila berada salah kawan mani, buat mani. Bila datang, bila nak balik, bila mani, bila belakang. Tu macam tu. Jadi orang lain tengok, nampak, orang yang ketiga nampak. Bila Khalid datang, Umar dia ada berselisih dengan Khalid, datang dia mani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apabila kepala dia tengok gitu, orang yang ketiga dah tengok, macam mana Umar tengok tadi aku nampak manisnya bila berdepan, bila belakang, menunjuk kata batin dia lain tu. Ni na'udzubillah min zalim, ni takut sekali. Kabar zuhir kita boleh buat. Tengok kita nak pakai macam mana, kita buangkan jubah, nak pakai apa pula, pakai seluar jin kita pakai boleh. Kita pakai seluar jin, pakai topi, pakai apa, kita buang yang tu, bubuh jubah gini jadi lebay lah. Kan, jadi para haji lah bila pakai, kita buang ini pakai yang lain pula. Boleh saja zuhir ni, tapi yang payah batin lah. Itu mana hadis ini sebenarnya nak tahridul lil mukminin, nak menyungguhkan, nak menekankan orang mukmin ala tisafihi bihima, atas bersifatnya, berperangainya orang mukmin itu dengan kedua-dua, elok zahir juga elok hatinya. Maka itulah sifat jadi Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kerana orang pilihan batin dia apa? Sidik, amanah ke hafsah, amanah. Sebab amanah hati dia lah, cakap dia tu sidik. Dengan siapa berbeza dengan kita umat ni apa? Kita ni sidik, amanah, wajib syar'i. Mana wajib atas kita benar dan ahli apa amanah. Kalau tidak haram. Tapi orang jadi rasul berbeza dengan kita umat. Apa dia? Sidik, amanah, wajib akli. Bukan sekadar wajib syar'i. Wajib akli dengan makna ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sifat-sifat tersebut, sidik, amanah, tabligh tadi, satu sifat yang kita tak terima pada akal orang jadi rasul tu tidak berlakunya sifat. Hanya mesti pada akal bersifat dengan amanah dan sidik. Dia panggil wajib akli. Sebab tu kalau orang syak kufur, ya kau dia kata tu, kata kita ni akan mati, lepas mati akan hidup balik. Tu syak tu kufur dah. Sebab dia tidak bercakap, maka wahyu dari Allah. Sidik dia ni wajib akli, tak seperti sesama kita umat. Sidik ni wajib syar'i, dengan makna kalau dia dusta apa dia haram, kalau dia tidak amanah haram. Tapi mungkin tak amanah pun. Tapi kalau orang jadi rasul, mustahil tak terima apa dia tu khianah mereka itu. Tu berbeza. Maka bila orang yang ada amanah, maka batin dia sama dengan zahir dia. Tapi kalau orang tak ada amanah, dia buat saja. Inilah hadis ini menggalakkan supaya kita orang beriman tu bersifat dengan kedua ma'an semua sekali. Dan walijtina bi'an diddihima fa innal munafiqa, kerana sesungguh orang yang munafik yang sebenar itu man yakunu 'ariyan anhuma, orang yang sunyi ia daripada kedua-duanya, tak ada sama sekali, cuma buat saja, tiru-tiruan saja. Tengok Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Munafiqun tu, bukan? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Hingga digalakkan kita setiap hari Jumaat, kalau solat Jumaat, rakaat yang pertama disuruh dibaca suratul Jumaat, bukan?
Rakaat yang kedua baca surah Al-Munafiqun. Hikmat nak suruh mendengar semata, dengar selalu dengar sifat orang munafik. Tapi orang kita jarang nak baca lah, agaknya panjang sikit tu. Dan kita mengaji fiqh, walaupun panjang hari Jumaat kan, pada asal bila kita jadi imam makmum berjemaah, kita jadi imam, syarat perintah suruh fal yukhaffif, maka naklah meringan. Kerana beri pandang memanah kepada orang yang di belakang. Ada orang masyghul sibuk dengan kerja, ada orang yang uzur, orang yang tua dhaif di belakang. Lalu tu kita jadi imam, jangan terlalu panjang, jangan terlalu cepat. Hanya sederhana. Tapi kalau hari Jumaat disunatkan baca rakaat yang pertama suratul Jumaah, agak panjang kan. Dan surah Al-Munafiqun rakaat yang kedua. Kalau baca dua surah dari awal sampai ke akhir agak panjang. Nanti orang sibuk belakang. Bagaimana tu? Ini ulama mereka kata apabila hak warid pada hadis sekalipun panjang diistisnakan. Supaya juga baca solat subuh pagi Jumaat, bukan? Suratul Sajdah, bukan main tu. Lepas tu surah Al-Insan. Sekalipun panjang, ini hak warid pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diistisna daripada kata naklah meringan. Mana kita baca dua surah itu walaupun panjang tidak ada apa-apa. Hikmahnya nak memperdengarkan setiap minggu surah Munafiqun. Apalagi kita faham arti supaya mengingat, menjaga kepada kita. Allah Taala cerita, iza ja'akal munafiqun, apabila datangkan kau Muhammad oleh orang-orang munafik. Tu di hadapan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka ucap kata, nashhadu, kami mengaku, kami menyaksi, kami naik saksi. Oh, kami elok lapak dia tu. Innaka, taukid bukan main tu. Sesungguh engkau la Rasulullah. La taukid pula. Allah, sungguh kita orang mukmin tak begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, cukuplah. Tapi dia tu nashhadu innaka la Rasulullah. Oh, sungguh kita mau. Tapi batin kupur. Lidah bukan main tu. Kami menyaksikan sesungguhnya engkau ya Muhammad, sungguhnya Rasul Allah. Allah, manisnya. Tapi Allah Ta'ala mendustakan dengan firman, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah tahu Muhammad sesungguhnya engkau adalah rasulnya Rasul Allah, sungguh kamu adalah rasul yang sebenar. Wallahu yashhadu, dan Allah menyaksikan, innal munafiqina, sesungguh orang-orang munafik duk mengucap tadi tu, lakazibun, sungguh mereka yang dusta. Allah Ta'ala tolak dusta tu, walaupun mengucap elok tu, dalam tidak dia. Tu dia. Sebab apa Allah Ta'ala teri dah mata hati dia tu. Hingga siapa? Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dan apabila melihat kepada mereka segaknya, eloknya orangnya pada rupa bentuk cantiknya, tu'jibuka ajsamuhum, mengajib, berasa kagumkanmu oleh apa dia tu, jasad tubuhan mereka itu, kerana orang segak pada zahir. Ajib. Wa in yaqulu, dan jika mereka itu bercakap, tasma' liqaulihim, mu berarti dengar kataan mereka, maknanya menarik dengar. Salah kita dengar, orang sangat segak bagus, cakap pandai, tapi dalam buruk. Allah, jadi seperti kita beli buah macang lah ya, bau macam mana buah macang ni? Oh, dengan durian menang je lagi kan, kena buah macang dah kan. Buah macang tu, oh, bau dia tu kuat, hebat, manis, harum. Tapi apabila kita belah, Allah, didapati dalam ada ulat, buruk. Kita tak sangka tengok buahnya juga elok, bila itu buka, gitulah kita dah tak sangka. Ini macam tu. Itu asal orang munafik hakiki, itu dia. Adapun kita orang mukmin bukan kufur, iman dia tak boleh berhimpun dengan kufur kan.
Tapi di samping ada iman, oleh kerana kelemahan iman kita masih dihidapi penyakit sifat nifak tu masih ada. Buat-buat elok pada lidah, manisan pada muka, menzuhirkan saja, hati sebenar tak setuju. Ini sifatnya bagi. Ataupun hatinya penuh kepada keduniaan. Allah tu panggil nifak fuqaha zaman. Allah. Nah, kerana tilip panggil fuqaha kerana dia faham agama. Panggil nampak dari segi batin ni masih kuat pada dunia. Masih suka kepada kemegahan. Allah. Billah min zalik. Nak kepada kenamaan Allah. Kan? Hanya takut ni. Sebab kita ingat masa dia belajar mengaji dulu, guru-guru dia dia tarhib, tak beri ceramah. Ingat zaman dia mengaji diharamkan ceramah. Hingga siapa baca khutbah kita yang mengaji di pondok ni, tak boleh nak baca khutbah. Kalau dia jemput minggu depan minta fakir baca khutbah sekali, pakai lari terus. Tak pergi jemaah situ, pergi lain. Takut. Penceramah tu tak ada zaman dulu. Ingat masa dia mengaji dulu tak ada. Bawa belakang ni timbul. Sedap ucapannya, sedap, tapi inti pondok, inti pengajian agama. Di sini buat akhir-akhir setengah guru kata puak kita semua kena ada ceramah kata. Dididik supaya apa tu? Nak tolakkan pahaman dan nak tolakkan apa dia tu cabar-cabaran terhadap pengajian agama. Tu dia. Kalau dulu ya haram. Bila kita mengaji hadis, sekali lagi ada dalam hadis depan kita tu sekali lagi mengenai dengan khutbah. Khutbah jam'u khatib. Khatib adalah apa? Yang berucap, yang berceramah. Tapi khatib. Yang berucap, beri ucapan. Tapi khutbah. Itu dia kata wasayati makna al-fiqhi wa adna darajatil faqih ay ya'lama anna al-akhirata khairum minad dunya. Sekurang-kurang martabat orang faqih sungguh iaitu bahawa tahu akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bila tahu akhirat lebih baik pada dunia, maka kalau kita diberi pilih, ini yang baik, ini yang terlebih baik, kita pilih yang mana? Ini yang pertama ni baik, yang baik. Yang kedua ini yang terlebih baik. Kita pilih yang mana? Tabiat kita suka pilih akan yang terlebih baik, walaupun ini yang baik. Kalau kira nombor pula, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 1, kita suka pada yang nombor 1. Kan? Apalagi dunia ni, dunia tidak ada nombor lah. Ini ada buat bandingan. Ini yang baik, ini yang terlebih baik. Bermakna yang ni pun baik juga, tidak ada salah baik. Tapi ini yang terlebih baik, kita suka yang terlebih baik. Apa kata ini yang baik, ini yang tak baik? Tu lagi berat lah. Kan? Maka dunia hanya untuk di sini, akhirat tak laku. Kita panggil masa kampung tak laku. Itu dia, kena tukar. Kita nak contohnya ni, di sini duit ringgit Malaysia kan, diguna dalam Malaysia ni tak apalah untuk perbelanjaan. Tapi kalau pergi ke Thailand, nak beli dengan duit Thailand di sepadan tu tak apa lagi. Bila lepas ke tengah, tak terima lah. Juga kita bawa duit baht dari sana kan, main nak beli di sini. Kena tukar dulu jadi ringgit umpama contohnya. Begitulah kita kerja di dunia. Walaupun nampak zuhir kita bekerja buat, berniaga, tapi bila akhirat bukan perniagaan ni di sana, ditukar jadi pengajaran, ajaran. Tu. Maka nak tukar ni kena laku. Duit yang laku baru boleh tukar kan. Kalau duit palsu mana boleh tukar. Bawa duit ringgit pergi nak tukar duit duit palsu. Takkan nak kita tukar, kena takak pula yang tu. Begitu bawa duit baht mari masuk Malaysia, baht hak palsu. Saya tahu ribu-ribu saja. Bila dia cek tengok, ini duit palsu, kena takak, ditahan pula yang ni.
tak sah kena bagi pertukaran kan, itu sebagai contoh. Yang tak laku walaupun elok tak laku, tidak ada nilaian kan. Itu begitulah hal dunia, tidak ada nilaian akhirat. Pas kita orang yang alim, kita tahu siapa boleh beri kepada orang lain, boleh hurai kepada orang lain, kita pandai. Tapi kita sendiri masih dalam ni. Ni yang panggil halus sangat kan. Sebab dia panggil ulama ni khasyah, dia lebih pada khauf, dia panggil serius, lebih halus daripada orang zuhir lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala puji. Ada pun perkataan ulama tu umum lagi. Itulah sekurang-kurangnya ayya'lama annal akhirata khairum minad dunya wa hadhihi al-ma'rifatu, ini pengenalan iza sadaqa, apabila benar ia, wa ghalabat alaihi, dan menang ia alaihi atas seseorang, bari'a biha minan nifaqi war riya'i, nanti bersihlah daripadanya nifaq dan riya, itu menunjuk-nunjuk tidak adalah. Allah sesuai dengan itu kita mai tengok hadis yang berikut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalun nasi al-mu'minul 'alimu allazi in ihtaja ilaihi nafa'a wa in istuniya anhu awna nafsahu. Masya-Allah, ni barang asli. Orang perlu kepadanya, manfaatlah kepada orang yang perlu itu. Kalau orang tak perlu kepadanya, dia senang bagi dia. Tidak kata dia mencari-cari perlu pada yang lain tak. Apa arti afdalun nasi, selebih-lebih ataupun yang paling lebih segala manusia ialah al-mu'minu. Itu tahap pertama, orang yang beriman. Sifat lagi allazi, orang yang mukmin, ya al-alimu, yang pandai, yang tahu. Allazi, yang inihtaja ilahi, asalnya in ihtaja, in ihtija. Asalnya pada kaedah uhtija, asal uhtujija. Dia mengaji kaedah. Asal benar lagi dari segi kaedah uhtuwija. Ni yang nak tolong yang ilmu saraf namanya. Dia panggil madhi bina maf'ul daripada ihtaja, yahtaju ihtiyajan. Mengaji kaedah campur dengan lughah, asal ihtawaja, mari daripada haja yahuju haujan hajatan. Kita dak panggil, ambil kalimah Arab jadikan Melayu hajat, salah hajat. Hajat ni kalau kita terjemah Melayu kita betul apa? Hajat ni apa? Panggil apa hajat ni Melayu? Perlu. Kita ni berhajat, kita nak perlu, perlu berkehendak, ya juga tu. Itu hajat. Hajat berkehendak, mau, tak lepas darinya, itu panggil berhajat. Kita cakap capu berhajat, asal kalimah Arab hajat. Ihtiyaj, berhajat. Kita klik pada asal Melayu berkehendak, mau, perlu, tu makna dia. Jadi orang yang selebih-lebih manusia ialah orang yang mukmin. Itu sebagai asas orang mukmin. Tak situ dulu. Mukmin dah naik lagi pulaknya al-alimu, yang berilmu, yang mempunyai ketahuan yang banyak, pandai, bijak. Kait lagi allazi, orang yang in, asalnya uhtija, asal uhtuwija. Kaedahnya. Lepas tu dia panggil kasrah tu di berat, lalu dihazah tu dia punya uhtuwija. Macam ni berat, dipindahkan dhamma, apa dia tu ditukar wa akan dia jadi uhtuwija. Kamu dia pulaknya tak munasabah dengan dia, dikasrahkan ta, bunyi uhtija. Apabila diwasal dengan in, maka hamzah wasal gugur, bertemu dua mati, ha mati, nun mati,
lalu diberbariskan ini tija. Tu kaedah dia nak. Baik. Orang yang allazi in'ihtija ilaihi, ya apabila diberhajatkan kepadanya, bila ada orang lain berhajat kepadanya lalu mencari dia, nafa'a, nascaya beri manfaat ia allazi tu, yang akan orang yang berhajat kepadanya. Tengok, kita nak tahu masalah, kita berhajat. Doktor bomo, atau dia panggil bomo. Apabila orang sakit, pesakit berhajat kepada doktor bukan? Bila kita cari doktor, doktor usaha tolong, jadi doktor ni boleh beri manfaat kepada si pesakit. Jadi mana doktor ni? Orang yang berhajat kepadanya, panggil al-muhtaj ilaih. Orang pesakit berhajat kepada doktor. Ini tija nafa'ah. Bila berhajat kepadanya, kita cari doktor, maka doktor usaha mengobati, maka memberi manfaat kepada si pesakit. Demikianlah kita hidup di dalam kejahilan. Dari segi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, maka kita perlu nak tahu tu, perlu kepada orang alim. Lalu kita mencari untuk nak tanya masalah, nak hilang kemusykilan, perlu kepadanya. Apabila kita cari dia boleh beri manfaat dengan huraian, dengan apa itu ini, menyebabkan kita terang, nyata, jelas. Makna kata orang alim apabila diberhajat orang kepadanya, dia boleh beri manfaat kepada orang yang berhajat itu. Sebaliknya, wa inistuniya anhu, dan jika diterkayakan darinya, orang tidak mencari dia, tidak apa dia, bagi dia senang, aghna nafsahu, dia mengkayakan dirinya, dia tak ada sibuk dengan orang lain, sebab dia mempunyai kekayaan ilmu ada. Dia tak ada kena tanya dah kepada orang lain. Dia kalau nak tanya, dia tanya Quran hadis tu. Bila dia musyrik, pasal dia cari Quran, tahabi fiqh padanya, dia boleh ambil istinbat, ambil daripada dia. Oranglah perlu kepadanya, bahajat pergi. Bila cari dia boleh beri manfaat pada orang lain. Tapi kalau orang tak cari dia senang, aghna nafsah, dia tak ada perlu pada yang lain. Tu afdalun nas dia panggil. Tapi kalau kita masih pada dunia, kita mencari. Ini apa yang kata apa dia, al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu tu bahasa kita kena datang cari dia, bukan ilmu datang cari kita. Inilah kalau tak ingat permintaan dengan ikhlas jujur, taklah nak mari bukan senang, susah nak mari. Kena pakai itu ini pula. Tu tak sanggup tu. Pas pulaknya penuh. Kalau kita kan tengah mengajarkan orang amal dengan mengajar setiap hari, pagi, petang, malam, beginilah dididikkan oleh guru-guru kita. Pagi 5 biji kita, petang pula 3 biji kita ajar, malam pula ada lepas maghrib, seperti isyak sekejap, sambung lagi lepas isyak. Tu penuh masanya. Lepas tu mutalaah kita pula. Ada pula Tuhan ini masalahnya. Jadi tak perlu dah kepada nak pergi kepada yang lain, tapi oleh kerana hajat bahasa kena mari. Inilah Habis dia kata bila buka pondok tak mari. Bukan bahasa mencari. Ilmu yu'ta la ya'ti. Imam Malik radhiyallahu anhu ketika khalifah Raja Harunur Rasyid pergi buat haji di Makkah, pergi ziarah makam Nabi SAW di Madinah. Imam Malik dari Madinah kan, lalu dijemput hadir para ulama, maka Imam Malik tak hadir. Kemudian dia tanya siapa lagi ada yang tak ada hadir, cerita kata ada Malik bin Anas. Macam mana dia tak hadir? Bila dia pengurusnya pergi menjemput ke Imam Malik, Imam Malik kata al-ilmu yu'ta la ya'ti. Dia jawab, ilmu kalau perlu pada ilmu didatangkan, bukan ilmu mendatang. Mana kamu perlu kamu datang, kami tak ada perlu.
Kamu perlu ke mana tak? Bila sampai khalifah, Masya Allah, sanggup pergi jumpa Imam Malik. Sanggup pergi jumpa Imam Malik. Bila pergi jumpa Imam Malik, maka disediakan kerusi begini untuk khalifah. Imam Malik tak apa, sebagai hormat beri kerusi. Kemudian diminta Imam Malik baca satu hadis. Imam Malik baca hadis, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara khafadahu Allah. Apa arti? Siapa-siapa berendah diri, hatinya rasa rendah walaupun kedudukan tinggi di sisi Allah, ketinggi di sisi Allah, Allah Ta'ala beri jawatan tinggi, tapi hatinya rasa rendah. Tapi rendah kerana Allah, bukan kerana sesuatu benda. Siapa rendah diri kerana Allah, Allah akan mengangkat dia. Di akhirat kelak akan angkat lagi, dunia pun dia angkat, sebab dia sifat rendah diri. Dan siapa sombong, Allah akan merendah dia. Bila khalifah dengar hadis yang dibaca oleh Imam Malik, dia turun sendiri dia daripada kerusi tu di bawah. Tengok. Jadi kalau kita tak beri begini, tak boleh tak hormat. Beri kehormatan. Bila dia dengar hadis itu, dengan sendirinya dia turun daripada kerusi, duduk di bawah. Masya Allah. Ini seorang khalifah Harunur Rasyid daripada Bani Abbasiyah, kan? Masya Allah. Itulah di antaranya makna kata, dengan kita sifat rendah diri, bukan jatuh. Tak jatuh, dia akak-akak. Tapi kalau sombong, akan jatuh. Tak nyata di dunia, di akhirat. Kerana Allah Ta'ala sebut dah, iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Mana waqi'ah nama bagi satu kiamat, bukan? Berlaku, mesti berlaku, tidak ada dusta sama sekali. Khafidatur rafi'ah. Apa khafidah? Yang menjatuh ke orang yang sombong di dunia, jatuh, merendah di akhirat. Rafi'ah, mengangkat ke orang yang rendah di dunia, di akhirat. Maka sifat dan sifat akhirat panggil khafidah, rafi'ah. Kita selalu amalkan ayat tu, surah Waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Ini Allah menafikan dusta. Mana waqi'ah akan berlaku, mesti janji dari Allah, sudah menetap, menentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kiamat akan berlaku. Walaupun orang yang mendusta, bakit bohong, tak percaya pun, perkara mesti berlaku. Laisa liwaqa'atiha kazibatun. Tidaklah lagi berlakunya kiamat itu kazibatun, dusta. Khafidatur rafi'ah, yang merendahkan orang yang takabur di dunia. Rafi'atun, yang mengangkat ke orang yang rendah di dunia. Itulah kita selalu baca ayat tu, kan? Baik. Aku balik pada sini. Itulah seafdal manusia, orang mukmin yang pandai, yang tahu pada ilmu syar'i. Lagi sifat dia pula tu terkaya dengan Allah. Bila terkaya dengan Allah, dia tak perlu kepada yang lain daripada Allah. Hanya orang perlu kepadanya, orang itu dapat manfaat darinya. Orang yang tidak perlu kepadanya, dia senang diri dia, boleh duduk masyhur menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu di antara. Wa qala, hadis lain pula, semua ni Imam Ghazali hanya bawa hadis, tidak mendatangkan rawi-rawi, tapi dalam syarah semua tu dah ceritalah hadis ni riwayat ulih. Dan dia awal apa, dia menyata di awal hadis dia sebut dalam ni ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, tapi tak ada yang maudhu'. Imam Asy-Syazabidi menyatakan. Jadi bila hadis dhaif pada bab fadailil a'mal harus diamalkan pada fadailil amal. Ini masalah fadail ni. Mana fadail? Nak menyata kelebihan ilmu, nak menyata kelebihan orang yang berilmu, supaya kita itu tuntut ilmu. Lepas tu orang yang bila sebut ilmu, murad itlaq, bila itlaq ilmu syar'i. Nampak masalah kelebihan. Kata lagi, al-imanu aryanu
wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya'u wa thamaratuhu al-ilmu. Masya-Allah. Artinya iman itu aryan. Di sini panggil apa? Kalau orang petani aryan ni yang sunyi daripada pakaian, terbit satu kelima panggil bertelanjang. Sini panggil tak macam tu? Panggil ya? Tak apa. Iman itu yang bertelanjang. Oh, balaghahnya cakap. Mana dibandingkan semacam yang bertelanjang lah. Patut ada lagi lurah petani satu lagi bertelanjang, ada pun panggil berbogel. Sekaligus telanjang bogel. Ada sekaligus. Bermakna kalau bertelanjang saja mungkin ada lagi seluar dalam. Panggil bertelanjang juga tapi masih ada lagi seluar dalam. Telanjang bogel ni habis, tak ada apa sekarang. Tak ada. Telanjang bogel sungguh tu panggil petani panggil lah tu. Sama udah nyaluah di sini tu. Allah dia tu telanjang bogel. Tu lurah lahjah petani sama dengan lurah lahjah Kelantan lah tu. Bertelanjang, berbogel tu al-iman aryan. Oh, iman itu yang bertelanjang. Maka nak hias dia apa, nak tutup dia dengan apa? Ni hadis cakap ni Allah dalam bentuk balaghah. Sebab tu kita perlu pada ilmu Allah. Cakap lagu ni apa maksud? Ni panggil tasbih balik, majak isti'arah. Tu dalam ilmu bayan bicara. Katanya al-imanu aryan. Iman itu yang bertelanjang. Bila yang bertelanjang berhajat kepada pakaian. Walibasuhu taqwa. Dan pakaian iman itu ialah taqwa. Taqwa ni mari daripada waqayaqi wiqayah. Wiqayah arti apa dia? Pelihara, jaga dan beringat. Bandingan seperti kita pemadu lah, pemadu kereta, pemadu motor sebagainya kan. Takkah kita bawa kereta, tadi panggil bawa kereta, dalam kita memadukan kereta kan. Takkah hati kita ni senantiasa berhati-hati. Walaupun kita duk bercakap lah, kan ada bercakap dengan kawan, ada cakap telefon lah, pegang alu. Tapi walaupun begitu tempat belok tu. Bijaknya apabila ada lalu lintas depan terak break, arti hati ni tak lalai. Sekalipun duk cakap telefon lagi dengan kawan ni, duk pegang madu kereta lagi, terak break. Jadi mahirnya mana hati dia jaga, tu panggil takwa. Tempat ni tak boleh laju, dia pun slow kan, slow, dah tak boleh laju. Maknanya walaupun duk bercakap, hati tak lalai. Demikianlah orang yang mempunyai takwa. Walaupun kita kerja buat, sampai masa kita bekerja, berusaha, sampai masa zuhur lah berhenti, solat dulu. Sudah tu buat perbincangan, tapi senantiasa hati takwa kepada Allah. Maka dalam kerja kita ni, walaupun rupa dunia, sebenarnya di akhirat. Kam min amalin yasir fi kam min amalin yatasawwaru bi suratil dunya. Berapa banyak kerjaan yang berupa dunia, tapi wa yasiru min a'malil akhirah, dan jadi amalan akhirat bi husnin niyyati, dengan sebab elok niatnya. Masya-Allah. Kita buat bendang, sawah padi, buat kebun, kelapa sawit dan sebagainya, jadi boh, berniaga, macam-macam perniagaan. Ini rupa kerja dunia bagi. Macam yang tanya semalam tu. Bagi sains, bagi apa saja, kerja rupa dunia. Berapa banyak kerjaan rupa dunia, tapi jadi akhirat, jadi pada amal akhirat dengan sebab elok niatnya. Kan? Elok niat kita bekerja supaya dapat hasil, berjaya perniagaan kita sampai boleh keluar zakat. Kata bekerja kecil-kecil, kerja besar sampai boleh keluar zakat, hak wajib. Di sampai hak wajib pula tu boleh menolong pula, membantu pula tu niat dia tu.
bantu orang miskin, bantu selain pada zakat wajib, maka niat dia tu elok. Kerja dia tu rupa dunia tapi jadi akhirat. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru fi suratil akhirah fil akhirah. Berapa banyak pula kerjaan yang rupa akhirat, sembahyang, berzikir, baca al-Quran dan lain-lain rupa akhirat. Puasa sunat itu, puasa sunat ini, nah rupa akhirat, tapi fayasiru min a'malid dunya, rupa akhirat jadi dunia. Sebab apa? Bisu inniyah, dengan sebab jahat dan niat tu buruk. Allah. Ada ingat program munafik tadi, sembahyang solat, wa iza qamu ila solat qamu kusala yuraunan nas. Apabila mereka berdirikan solat, diri dengan keadaan segan dan malah, lagi pula nak menunjuk-nunjuk kata dia adalah solat. Tu apa yang rupa dunia tu, itu rupa akhirat tapi jadi dunia. Sebab tu datang juga pada hadis apa kata apa, niyatul mu'min khairum min amalih wa amalul munafiqi khairum min niyyatih. Masya-Allah. Kerja orang mukmin bina atas asasnya iman, yakin dengan Allah dan tak lupa lenyap Allah, lebih baik daripada niatnya. Apa? Niyatul mu'min khairum min amalih. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada kerja. Sebab kerana kerja terkadang masuk riya, terkadang masuk ujub. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada kerjanya. Wa amalul munafiqi, kerja orang munafik itu khairum min niyyatihi, lebih baik daripada niat, kerana niat dia buruk. Tapi kerja dia tu elok, dia solat, dia buat dia solat, dia mengucap 2 kalimah syahadah, jadi amalan dia tu baik, tapi niat dia tu buruk. Maka daripada situlah kita orang yang pandai, ada bijak pandai dari beberapa segi, kita letak niat bagus, ini sebagai jadi wasilah. Ya Allah Ta'ala kata, wabtaghu ilaihil wasilah, kamu tuntutlah, kamu carilah tangga untuk sampai kepada Allah. Ni contoh ni, kita nak baiki lampu yang tinggi begini, kita sampai ada orang yang tangan biasa ini? Tak sampai. Paling tidak panggil orang yang tinggi, kamu tinggi sampai, kamu kita tak sampai. Kita nak pada orang yang tinggi, tiba-tiba sama tak sampai, kena pakai tangga. Tangga ni panggil wasilah. Ambil tangga tak, naik atas tangga simpan. Maka tangga ni mengikut bagi apa yang kita nak buat. Sebab tu kalau bawa tangga untuk nak merukah, naik rumah orang, nak pagar orang untuk nak curi, bawa tangga tu pun dia salah dah. Itu dia panggil wasilah. Sebab itulah kita orang mukmin baiki niat imalat elok, kena niat syarak, dengan mata niat kita dapat kebaikan besar dah. Allah yang amat mengetahui tentang niat seseorang itu, kan. Itulah. Sebab tu bicara macam tu cara dalam ilmu tasawuf dia panggil ihsan. Sebab tu ihsan dia panggil syartun li kamalil iman wal islam. Ihsan itu syarat bagi sempurna iman dan Islam. Kembali ke sini. Wazinatuhu, dan bermula perhiasannya, perhiasan iman tu apa? Al-haya'u, malu. Perhiasan iman ialah malu. Tengok kita bila ada malu, tak boleh nak hadir di tempat-tempat majlis, tak boleh nak pergi malu. Bila terlampau tu malu, siapa nak berjalan tak boleh, gemetar lutut, kan. Bila kata sila bangun bercakap sikit, minta maaf. Bila bangun berdiri, orang nampak kecil-kecil. Nampak 2, 3 seorang orang, jadi terlalu malu, ya kan. Sebab tu malu ni satu kebaikan besar untuk nak jaga Tuhan punya. Maka dalam hadis sebut wazinatuhu, perhiasan iman ialah al-haya'u, malu. Yakni bila itulah, ingatlah, malu daripada perkara yang tak sebenar. Adapun yang sebenar tak disuruh malu. Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak suruh malu daripada hak yang sebenar. Itu. Wa thamaratuhu al-ilmu, dan buah bagi iman tu apa? Ialah ilmu, itu buah dia.
Allah dia bandingkan iman seolah yang bertelanjang. Manakala pakai untuk menutup dia tu ialah takwa. Dan perhiasan dia tu ialah al-haya, malu. Wa samaratuhu, buah dia nya buah iman, al-ilmu, Allah. Tu kalau ada iman tak ada ilmu, ibarat pokok tak berbuah. Kan? Iman tidak ada takwa ibarat seorang yang bertelanjang, berbogel. Tu dia. Maka tiap-tiap satu ada huraian. Takwa daripada asal lurah dan martabat takwa. Takwa orang awam, takwa orang khawas, takwa bagi khawasil khawas. Takwa orang awam bina data iman. Takwa bagi orang khawas tu naik martabatnya iaitu iman serta pula imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu naik pekah. Kemudian iman khawasil khawas, takwa dia iaitu hati semata-mata mau kepada Allah, tidak mau kepada yang lain. Itu dia. Itulah di antaranya beberapa hadis yang kita dapat untuk menjadikan paduman, untuk kita menjadikan peringatan dan supaya mengkawalkan diri kita sendiri, di samping kita boleh mengkawalkan akan yang lain. Untuk kita letak di diri sendiri dulu, ibda binafsik. Kita mulai start di diri kita sendiri dulu. Nampaknya kena cukup dululah bahagian kitab tu. Lepas tu kita beri masa lagi kepada beberapa soalan sekiranya kalau ada. Boleh. Wallahu a'lam. Bagi yang soalan silakan Ustaz Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak ada soalan, cuma nak minta Bapa uraikan sedikit mengenai dengan kisah tuan pengarang kitab kita ini. Saya ringkas tu Bapa, yang permulaan dia cenderung untuk mempelajari ilmu tasawuf. Saya telah berlaku sedikit, kita kata hilap di antara adiknya, Ahmad. InsyaAllah semoga memberi pengajaran dan tarbiyah kepada semua yang hadir untuk mempelajari ilmu tasawuf khususnya, insyaAllah. Sebelum tu Bapa, bagi orang muslimah yang ada soalan, boleh pas soalan kepada Ustaz. Boleh. Kalau ada soalan kita dulukan soalan. Dan kalau masa tu masih ada lagi peluang, kita ceritakan sedikit mengenai dengan sebab-sebab, mengenai dengan hal pengarang kita itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Silakan soalan. Kalau ada soalan dari pihak lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan. Dari sudut ilmu fiqh, memanjangkan solat kira daripada memanjangkan bacaan dengan memperbanyakkan tasbih atau memanjangkan bacaan dalam solat saja. Itu masalah apa tu mengenai dengan solat lah. Memanjangkan solat. Memanjangkan solat macam mana? Memanjangkan solat dalam ilmu fiqh. Dia dikira daripada mana? Kita memanjangkan tasbih dengan memanjangkan surah, membaca surah yang panjang, atau Membanyakan solat itu dikira berdasarkan membaca surah yang panjang sahaja. Bukan dimaksudkan baca surah yang panjang.
memanjangkan di situ mana memanjangkan bacaan. Nah, sama ada kita baca surah yang panjang ataupun surah yang pendek-pendek tapi kita sambung-sambung-sambungkan jadi panjang juga. Tapi maksudnya nak tanya di mana tu sekaligus tak berapa jelas dari segi pertanyaan. Jadi kita kembali kepada asal tadi, rupanya masalah kata apabila kita solat, apabila kita sembahyang berjemaah kita dijadikan imam. Nah, pihak syaraknya memberi kepada kita hendaklah takhfif apabila jadi imam seorang kamu, yakni imam solat berjemaah, datang warisnya maka hendaklah meringan. Maksud meringan itulah yakni kembali kepada yakni sederhana. Kita jadi imam jangan terlampau panjang sangat dan jangan terlampaunya cepat sangat. Kerana dua-dua itu panggil mengganggu. Nah, sebab ilatnya kerana ada makmum di belakang tu, ada orang yang bermasyhur dengan kerja. Nanti kalau imam memanjang-manjang begitu, menyebabkan makmum kalau tahu kata di masjid itu imam panjang sembahyang zuhur, nanti makmum tak hadir di situ. Kadang-kadang tengok siapa jadi imam, yang terjadi imam tak mau ikut. Ini satu kekejian. Jadi lahirlah mana-mana kalau imam yang dibenci oleh makmum itu makruh kita jadi imam. Sebab imam ni merupakan satu tarikan dan galakkan kepada orang yang menggalak kepada berjamaah. Tapi kalau kita memanjang nanti jemu makmum, bawa pada tak mau hadir. Sebab itulah disunatkan imam itu naknya orang dari segi qiraah bacaannya elok. Kan? Sebab dia ada bercakap segi afdal orang jadi imam tu. Pertama sekalinya mazhab kita Syafi'i, afdal orang jadi imam ialah orang panggil afqah. Kalau ada dua orang, yang ni pun sah jadi imam, yang ni pun sah jadi imam, dua-dua ini kena nisbah dua ni, mana yang lebih faqih pada dua ini. Alim sama alim, mana lebih faqih dua ni. Kita kata Zaid dengan Umar, si Umar lebih faqih pada si Zaid, afdalnya Umar. Walaupun yang ni sah, afdal Umar, kerana fiqh dia tahu tentang apa dia masalahnya. Sebagai mahal dari pemadu dah, dia tahu dengan jalan, tahu dengan apa. Yang ni afdal. Yang ni tahu juga jalan straight dia tahulah. Tapi kalau belok-belok dia tak tahulah, simpang-simpang ke mana tak tahu. Tak afdal jadi pemadu. Nanti sesat apa kat orang belakang. Itu orang afqah lebih afdal jadi imam. Sama-sama afqah, Zaid dengan Umar sama fiqh, alim fiqh. Baru pergi kepada mana yang lebih qari dua tu. Lebih qari dua tu dari segi bacaan. Kerana bacaan ni menarik. Maka ini fiqh sama fiqh, tapi ini lebih aqra. Diutamakan afdal yang aqra. Walaupun sah tapi afdal yang ni. Sebab apa ni mana nak tupu kepada orang suka pada berjemaah. Sama-sama akrak, sama-sama qari dah pula. Kembali kepada suara pula. Yang ni suara dia lembut, merdu, yang merindukan orang mendengar. Maka lebih menarik. Apabila katalah sama dah bukan, yang nak pada orang yang lebih tua. Situ orang lebih tua usianya tu. Yang tu lebih afdal pada yang muda. Selepas pada fiqh dah, lepas pada aqra dah, nak lebih tua. Kalau zaman Nabi dulu SAW orang Madinah, dia kira pula bila zaman tua dah, mana yang hijrah dulu. Daripada Mekah hari ni hijrah tahun pertama, yang ni hijrah tahun yang kedua. Arti afdal hijrah tahun pertama lebih pada hijrah tahun yang kedua. Ni syarat dia ambil iktibar. Sampai kepada habis, sama semuanya. Bila sama lagi, bila kepada suara. Suara pun sama-sama. Kau nak buat lajah apa pun. Suara sama. Maka nak pada rupa pula dah. Mana yang lebih elok, orang petani kata mana jangok. Hak jangok tu lebih lagi menarik. Yang ni suara jadi dah pakak apa semua cukup, tapi uduh sikit orangnya. Yang ni jangok, kena jangok jadi imam afdal.
Tengok syarat menghargai. Ni nak ayat kata ini syarat menghargai, tapi jangan kita sama dengan itu. Syarat beri harga kepada kita. Oh, sampai kepada sama elok. Oh, sama elok ni. Kalau petani tak boleh kata ni dua ni. Bila itu dia kira pulaknya kepada isteri mana lebih cantik. Syarat kira pakai isteri ni. Masya-Allah. Nak ayat syarat menghargai. Itulah sudah pada situ. Oleh yang demikian kita jadi imam. Bila kita dipilih jadi imam, ingat hukum syarak menjagakan kepada kita bahawa naklah kita mentakhfifkan, meringankan solat itu kerana beri pertimbangan kepada makmum yang di belakang. Sekalipun suara kita tu merdu, bacaan kita tajwidnya betul, tapi kalau terlalu panjang, nanti makmum di belakang ni nama tengok jam 2-3 kali tak rokok lagi ni. Sebab kata solat bangun selalu dia gaduh ni. Lorak ni. Ini menyebabkan lain kali tak mau dah. Sedap, merdu, tapi sibuk ku ni. Menyebabkan tak khusyuk dalam pengajian. Ini masalahnya. Sebab tu kita kena takfif. Takfif arti meringan. Ini mulanya sederhana. Maka sederhana ni pula kepada uruf. Tidak nak tak kata berapa, tak pula pada urut. Ini selain daripada imam bagi kaum yang mahsurin raduna bitatwil. Dia dekat al-fiqh. Selain daripada imam bagi kaum yang terhad makmumnya 30 orang. Kita ada satu jamaah 30 orang jamaah kita. Maka jadi imam satu 29 makmum. Tak ada orang lain masuk campur. Kita tanya, semua kita buat kita guru kita ini suka tak baca panjang? Kami setuju. Itu pun ulama bicara lagi. Adakah yang dikandaki setuju tu dengan semata-mata diam tu? Tak nak lafaz. Saya setuju imam memanjang. Kamu 29 orang kena tanya satu-satu. Kalau ada 20 orang, 25 orang yang setuju, 4 orang diam. Tak boleh lagi nak memanjang. Kerana diam ni belum tentu setuju kau tahu tidak. Boleh pergi semua diam tu. Kena zahir lapar. Saya setuju. Saya setuju 29. Baru boleh mak imam tu nak memanjang sampai bila pun. Hingga siapa pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu semaya subuh. Dia memanjangkan semayang hingga sampainya rakaat yang kedua keluar daripada waktu. Dia panjang macam mana? Maya subuh awal panjang surah rokok. Ya kerana apa dalam keadaan kita, apabila kita dapat solat satu rakaat di dalam waktu, walaupun rakaat yang kedua, yang ketiga, yang apa di luar waktu, panggil solat tu adaan bukan qada. Bila tu semaya satu rakaat, setelah kita bangkit kepada rakaat yang kedua masih dalam waktu. Lepas tu kita baca panjang sampai habis waktu pun tak apa. Tu payah memanjang lah tu siapa ke habis tu siapa tu biar matahari keluar, matahari tu panjang lah tu kan. Ini kata boleh bila makmum tu redha bersetuju imam memanjang, tak ada yang sibuk di dalam tu. Tapi kalau kita jemaah rombongan kita 30 orang, bila terberadu nak jemaah, ada orang mari menupang beberapa orang bertip, janganlah walaupun 29 redha pada memanjang tapi ada orang lain masuk. Jangan, kita kena biasa. Dan pernah terjadi Nabi SAW semaya subuh dekat yang kedua dia baca surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, rokok. Jadi ajib sahabat, macam mana Qul huwallahu lah? Tak pernah. Dia kata setelah aku dengar suara anak bayi tidak menangis, bila aku dengar suara anak bayi menangis, lalu aku memendekkan sembahyang. Sebab nak jaga ibunya mesra dengan anak. Itu dah. Tengok kita bawa anak kecil bila anak kita susah dah ada sembahyang ni. Kan? Kalau lama-lama umparaqah kata imam tu. Ini Nabi sendiri selalu bila dengar suara anak kecil, dia memendekkan baca qul huwallahu ahad rakaat. Siapa ajib sahabat macam mana? Ya, aku dengar suara anak kecil, aku bimbang takut masyhur ibunya. Sebab tu setengah-setengah orang sembahyang kan, dia bawa anak kecil, anak ngakak dia pergi heret. Tengok dalam masjid. Mazhab apa tu? Mazhab jahil tu. Tu dia. Boleh nak?
Jadi melahirkan kebencian. Surah Sabbihisma hal ataka hadith Ghasiyah, dan surah lagi Qaf. Tu warid daripada dia. Kalau kita baca panjang pun kerana warid pada Nabi. Lagi pula bukannya selalu. Kalau kata jemaah seminggu sekali je, subuh pagi jemaah, sepagi je. Yang lain pulang pada sederhana. Gitulah. Ada lagi? Ada lagi soalan? Mikrofon ada pada Ustaz Syuki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenaan apa yang Imam Ghazali sebut nak temu kasyafah. Kalau boleh nak mohon Bapak uraikan. Baik. Ya. Kasyafah, semua itu terkandung dalam huraian ilmu tasawuf. Jadi kita maklumkan dulu bahawa bila sebut adalah mengandungi iman, Islam, ihsan. Ambil daripada hadis Jibril alaihissalam ketika ia pergi berjumpa dengan Nabi SAW di masa Nabi sedang berada dengan para sahabatnya. Kan masyhur dengan hadis Jibril, dengan ringkasnya yang bila masuk menghadap dia tanya, "Ya Muhammad." Dia panggil ya Muhammad. Ini ajib para sahabat, kerana sahabat macam mana? Terkejut sekaligus. Apa kena kepada malaikat Jibril? Bila dia tanya, "Akhbirni anil iman." Apakah cuba kau ceritakan aku dari tentang iman apakah? Maka dia sebut rukun iman yang 6 kita maklum tu. Kemudian dia kata, "Sadaqta." Benar engkau, betul. Sahabat ajib pula, rupa menanya nampaknya yang jahil, tapi bila dia jawab dia kata betul. Rupanya dah pandai. Jadi ajib pula orangnya. So cerita pula tentang Islam. Maka dia cerita Islam bagaimana kita maklum 5 tu rukun Islam tu. Akhbirni anil ihsan. Apakah ia ihsan? Nabi SAW nyatakan, anta'budallaha, bahawa akan ibadahkan Allah, akan memperhambakan diri akan Allah seakan-akan dapat seolah-olah engkau itu lihat akannya. Sedangkan kita maklum dengan mata kepala kita tak dapat lihat Allah, bukan? Di alam dunia ini dengan mata kepala kita tak dapat lihat. Tapi tidak mustahil pada akal melihat Allah kalau Allah Ta'ala bukakan hijab. Lau uzila 'annal hijab, kita dapat lihat dia walaupun di dunia ini dalam keadaan jaga. Jaizun mumkinun, bukan mustahil pada akal, tetapi tidak berlaku dalam dunia. Janjinya akan lihat di akhirat. Ini satunya tempat yang hina di sisi Allah. Maka dia nak zahir kemuliaan ni tak patut nak zahir di sini. Seperti barang yang harga mahal, tempat pertunjukan dia hebat. Tengok orang jual emas tu, bukan letak macam atas meja begini kan. Kedai emas tak atas meja gini ke? Kedai emas kenapa? Orang jual emas tu, sungguhnya Allah itu senantiasa melihatkan kau. Artinya panggil maqam muraqabah. Hanya dia mari nak mengajarkan kamu agama kamu. Daripada hadis itulah patut asasi, bagi syarat asasi bagi nak dapat syurga dan nikmat di akhirat. Ini sebagai asasi. Syartun likamalil iman wal Islam. Syarat bagi nak sempurna iman, syarat bagi nak sempurna Islam. Kita buka macam kitab ni. Kalau ni macam tutup buka kitab. Buka tak asal kasyaf pada lurah mukalamah pula mariwan. Boleh bercakap dia dengan Tuhan. Yang ni maqam babak hati. Tu dalam nak kenal dulu diri. Diri ini apa? Maksud kenal diri, roh. Diri kita ni hamba. Bila sifat dha'af. Quwah ni sifat siapa? Allah.
Sebab tu Allah Al-Qawi. Ada apa kita? Kita Ad-Dha'if. Ni kita ni kerana sifat asal kita dha'af, maka kita panggil dha'if. Sifat kita asal Al-Faqr, sebab kita ni faqir. Al-Muftaqir ni sifat kita. Bila sifat asli begitu, kekuatan dia di kita sampai kita boleh kuat. Orang petani panggil gagah. Sini panggil tak gagah? Panggil tak sini? Panggil juga? Kuat, gagah. Ini sifat siapa kuat dan gagah? Yang ni hakikatnya, pada hakikat ni sifat siapa ni kuat dan gagah ni? Cuba jawab. Sifat Allah. Hakikatnya sifat Allah. Tiba-tiba ada orang yang kuat, ada gagah, Allah menzahirkan kekuatan situ. Nyata di sini kita ni mazhab. Kita bukan siapa pandang gitu. Bukan sebenarnya kita yang gagah, Allah yang gagah. Sebenarnya bukan kita yang kuat, Allah yang kuat. Hanya Allah menzahirkan kekuatan pada. Sebab tu kita dah mengaku la haula wala quwwata. Aku tidak ada upaya melainkan denganmu ya Allah. Yang boleh aku ada daya upaya kerana mu menzahirkan keupayaanmu pada aku. Tu yang benar. Sebenarnya bukan aku. Nak sampai ke situ tu kita tak boleh nak akad sendiri, nak BCJ tak boleh tu. Allah bagi sendiri. Hati kita mengaji kenal diri untuk nak baiki hati daripada kenal sifat mahmudah, kenal sifat mazmumah. Bila terkenal sifat mandi, sabun lah, shampoo lah, bersih, sudah pakai bedak lah, apa menyata, baru pakai hias. Tidak pakai hias lah, ni akak ada berpeluh, akak ada kan. Tengok kita nak hias anak kita, mandi dulu. Kita dah beli baju baru, baju hari raya untuk anak-anak. Ayah tanya, ayah beli untuk mandi dah, tak jadi. Mandi macam tu tak jadi. Mandi semula. Jadi mandi macam tadi tak dibilangkan. Supaya juga solat dengan tidak ada rokok. Hanya untuk ilpah-ilpah je tu. Awak kata mandi gimana? Tak boleh, mandi semula. Baru tepat nak perhatinya dari segi terkib, susun kata-kata, susun ayat dah. Allah Ta'ala mula dengan apa dulu? Paksa dah, hak baik ini, hak yang tak baik ini, hak ni hak asli, hak ni hak tiruan. Mu nak pilih yang mana? Ahli akal. Paksa lagi kerana dah nyata dah, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Itu dia hatta rasul mai menerang, disambut oleh para ulama. Bagi kalau masuk dengan paksa pun tak sah. Itu dia. Kemana tempat naknya? Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Tengok, Allah mulai dengan maka barang siapa kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah. Kalau tengok sepatut nak kata faman yu'min billah dulu. Siapa beriman dengan Allah dan kufur dengan taghut. Tapi dah Allah mulai maka siapa kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah. Diutamakan kufur, bermakna kufur ni pada sifat mazmumah. Kufur dengan taghut dulu. Yang ni kena menyucikan daripada i'tikad kita. Suci dulu. Barulah yu'min billah. Beriman dengan Allah merupakan hias. Begitu kita nak dapat maqam musyahadah, muraqabah, mukalamah, mukasyafah, macam-macam panggil dalam istilah tasawuf. Mesti kita kena suci dulu dengan sendiri dia dapat. Kan? Periksa minyak tu. Layak ke tidak layak nak tanam yang ni? Tanaman pada awal dulu. Tapi Allah Ta'ala tengok, ambil bumi daripada Syam, kata riwayat, mari tawaf. Letak, dia panggil tawaf. Demikianlah tempat nak perbandingannya. Apa kita nak dapat maqam sifat terpuji, ialah kena menyucikan dulu sifat yang tercela. Dia panggil sifat mazmumah. Baru kita dapat yang tadi. Iaitu pai mukasyafah, Allah Ta'ala buka. Bila buka, boleh bercakap dengan Allah. Seperti orang nabi-nabi, aulia-aulia,
boleh bercakap. Dengan Allah. Ini secara orang itu orang yang hati bersih. Ada apa kita ni? Gitulah. Kita mengajilah. Jalanan dia mudah-mudahan Allah Ta'ala yang membukakan, Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada kita. Kita tak ada daya upaya nak mempertekadkan, tidak ada daya upaya kan. La haula wala quwata illa billah. Jadilah kita kena bawa sifat dalam Malaysia ni, masya-Allah, rumah bersih, masjid bersih, kenapa bersih? Suka pada kebersihan. Di mana-mana selalu jagakan kebersihan. Buang najis, suruh jaga kat kebersihan. Bersih. Najisnya jaga juga. Jenayah kebersihan ni sangat-sangat. Apalagi kebersihan hati. Bina di atas asas iman. Bina di atas asas. Lepas pada ni dia bercara akidah, usuluddin. Lepas tu dia bercara tak boleh dijauhkan, tak boleh diasingkan sama sekali. Kita sangat perlu kepada sabun. Nak mandi ada sabun mandilah, sabun penyuci pakaian lah. Macam-macam pula kepin sabun saja tu kan. Sabun ada ini yang nama ni, macam-macam sabun. Kita perlu kepadanya untuk menyucikan. Apa kata tapi sabun nak menyuci diri bukan sabun jual di kedai. Ubat untuk nak menyucikan hati tidak ada jual di kedai. Hanya inilah dalam kitab-kitab tasawuf huraian mengenai dengan hadis sakupak dengan bab hati. Itulah. Maka sesuai dengan tu nampak kita sambung sikit hak yang Tuan Imam kita minta tadi. Punca daripada sini Imam Ghazali, dia seorang imam kan, dan masyhur dengan ahli fiqh. Yang bijak pada segi falsafah, dia panggil hujjatul Islam, dan dikenali dan orang yang bijak dalam ilmu munazarah. Dia kadang-kadang orang punya ilmu alim hanya untuk kadang-kadang tak berapa bijak, tak pandai nak mengatasi kelawan apa itu ini. Imam Ghazali ni seorang yang bijak dalam cara munazarah, berdebat, perbahasan. Dan dia ni juga di antara di segi fiqh, dia di antara kitab-kitab fiqh yang kita mengaji ni banyak daripada kitab Imam Ghazali yang dia ikhtisar daripada kitab gurunya Imamul Haramain. Nihayatul Matlab Hafsah Ghazali bagi Muhtasar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kitab Nihayatul Matlab gurunya Imamul Haramain, Imam Ghazali lah mengikhtisarkan daripada situ, buatkan nama kitab Al-Basit. Lepas tu orang belakang buat syarah banyak pula di atas kitab Basit Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali juga mengikhtisarkan daripada kitab Al-Basit, dia ikhtisar pada kitab guru tadi, dia buat pula satu ringkasan sikit lagi, dia letak nama Al-Wasi. Al-Wasi. Kemudian Imam Ghazali ikhtisar lagi, ringkaskan lagi, buat ringkasan lagi daripada Al-Wasi, letak nama pula Al-Wajiz. Kitab Imam Ghazali. Kemudian Al-Wajiz tadi mari juga diikhtisar pula oleh Al-Mukri, Ibn Al-Mukri, letakkan nama Hanur Raudatul Talibin. Dia panggil Raudut Talib. Maka disyarah pula oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, letak nama Asnal Matalib. Jadi hasiah oleh ulama-ulama. Ini silsilah kitab-kitab sampai pada kita. Maka kitab-kitab semua, kitab Jawi, kitab Melayu, duk rojak ambil pada situ, diterjemah pada Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Nama ajib lah. Seolah-olah kata tak ada nama lain ke? Ayah Muhammad, nenek Muhammad, nenek lagi nak Ahmad, dia sendiri Muhammad. Nama nenek lah itu. Kunyah dia Abu Hamid. Abu Hamid. Nama dia al-isim bagi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau belum mau dengan darah yang banyak tak dimaafkan, batal salat. Kalau dari awal lagi tak sah.
Dia jawab gitu. Dia kata muqtadah ya mu'tadah. Oh, hidup kira hak tu nak tubih hukum tu. Hingga sampai dalam solat bodoh tu mari dalam sembahyang. Dia supaya gitulah. Cerai imam. Sembahyang seorang diri. Tu dia kata nak sembahyang macam mana imam belum dengan darah. Imam Ghazali teringat kita. Lalu tu dia tanya, kamu belajar dari mana? Guru dia tak ada riwayat kata duk berjahit kasih dia mengaji di guru yang tu. Imam Ghazali dia nak belajar kata. Bila guru kata kamu tak boleh nak belajar kerana mufti. Tapi Imam Ghazali nak juga. Bila mau juga dia kata begini, boleh kamu nak belajar, mari siram di tempat kami duk bekerja, kerana maka dia sanggup. Maka orang alim, orang yang banyak ilmu dengan tadilah nanti Maulud Rabiul Awal ni pula tutup sebulan. Celah-celah gitu ya lah. Kalau tidak, maaf kerana apa? Allah Ta'ala majlis kita akan kita mulai macam tadi dengan zikir wirid, dan seterusnya kita akan sambung dengan bacaan Al-Fatihah oleh Imam Al-Islam. Kita tangguhkan dulu majlis ini dengan tasbih kepada surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka